Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh dapat kitab ada yang baru. Ada yang kalau dia ada kitab boleh dapat tunjuk kita yang ada kitab tu ya. Kita sudah Alhamdulillah dapat kita sama-sama melaksanakan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam jemaah apa dan kita berfungsi ilmu dan masalah lain dan para masyarakat Allah yang suka kita. Apabila ini terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin. وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukur lillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata melimpahkan Allah Subhanahu wa taala dia bagi lagi peluang untuk kita menyambung balik pengajian kitab Badrain wa Majmu' al-Bahrain di waktu yang berakah antara Maghrib dan Isya ini. InsyaAllah sambung muka surat 49 dalam sambungan tajuk Salatul Kusuf, gerhana mati gerhana bulan. Sambungan penghujung 49. Lebih kurang 12 baris daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi fid darain. Dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan dan diperlahankan dia pada gerhana matahari. Jadi sudah selesai dengan kaifiat kedudukan sembahyang salatul kusuf, salatul khusuf, gerhana mati dan gerhana bulan. Jadi kaifiat pertama, kaifiat kedua dan terakhir kaifiat yang panjang, yang mana baca surah Baqarah, surah Ali Imran, jadi surah Maidah, jadi surah yang panjang itu kaifiat yang panjang, surah yang panjang.
Maka setelah selesai macam tu dia musannif bawa kedudukan bagaimana perkara sunat, perkara sunat yang dilakukan ketika kita sembahyang gerhana. Kata dia, dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan. Jadi maklum gerhana bulan ni berada pada waktu malam kan. Jadi bila terbenamnya matahari, datanglah waktu malam, dan ada malam-malam tertentunya Allah Ta'ala zahirkan bulan tadi. Sama ada bulan sabit, kita panggil hilal bahasa Arabnya, dan bila malam purnamanya, malam 14, 15, 16-nya, ada bulan qamaran munira, ada bulan purnamanya. Kalau gitu bulan ini berada pada waktu malam, berbalik kepada masalah nyaring, iaitu dia panggil jahar dalam bahasa fiqahnya, jahriyah, sembahyang sunat yang dibaca dengan nyaring. Jadi antara sembahyang sunat yang dibaca dengan nyaring, baca kuat, iaitu sembahyang gerhana bulan. Dia kata, dan diperlahankan dia pada gerhana matahari, dan diperlahankan dia bacaan dalam sembahyang pada gerhana matahari. Bacaan Fatihah, bacaan surah dulu, baca pelan je kalau sembahyang gerhana matahari. Sebab apa macam tu? Ini dah sudah ijma'. Jadi sembahyang gerhana bulan baca kuat, sembahyang gerhana matahari baca pelan, baca sirriyah, baca pelan. Ini sudah berlaku ijma' ulama'. Mana sepakat sebelah suara ulama' menyatakan jadi sembahyang malam gerhana bulan baca pelan, baca kuat, hak siangnya, nahariyahnya itu baca pelan. Kalau kita sebab apa? Kita tengok sembahyang gerhana bulan mestilah pada waktu malam. Hatta sekira yang kita bincangkan dulu sedikit tentang kedudukan sampai lepas subuh. Jadi kadang-kadang gerhana bulan masih ada. Jadi masih ada selepas sembahyang subuh, masih ada gerhana bulan. Dan kita belum sembahyang gerhana bulan, tak dan. Kalau gitu lepas sembahyang subuh tengok masih lagi gerhana bulannya, boleh lagi kita sembahyang gerhana bulan. Maknanya kalau tadi malam sebelum masuk subuh, malam kiranya. Bila masuk subuh, bila masuk fajar subuh, sudah bermula dengan siang. Kalau kita tetap kita baca ijma'nya, mana sunat kita baca qiraahnya, mana baca Fatihah, baca surah, baca dengan kuat. Sebab kedudukan sembahyang gerhana bulan ni dilakukan pada waktu malam lah, mana sebelum subuh. Jadi dia panggil salatun lailiyatun. Jadi sembahyang jenis dilakukan pada waktu malam, kita ambil sembahyang fardu, dia katakan. Kita ambil sunat sembahyang fardu, maghrib, isya, subuh. Jadi maghrib, isya, subuh ni baca jahriyah, baca kuat. Zuhur, asarnya baca sirriyah, baca pelannya. Gitu kan. Jadi kalau yang mana kita pernah sebut kedudukan mula-mula sembahyang ni, sembahyang yang diperlukan kata Nabi dan kita umat pada masa itu, dalam zaman sahabat. Jadi ketika mana Nabi duduk di Mekah lah kan, ketika sebelum hijrah Nabi berada di Makkahul Mukarramah. Maklum Nabi mula-mula sembahyang, tak nanti sembahyang maghrib, isya, subuh. Kalau gitu sembahyang zuhur, asar juga baca kuat.
baca kuat. Tapi geng-geng Pak Abu Jahal, Abu Lahab, kafir-kafir kufar, musyrikin. Jadi bila Nabi baca kuat, dia dengar bacaan ayat Quran tadi, dia mengejek-ngejek main. Jadi dia kata yang bukan-bukan, dia mengejek yang bukan-bukan, mengolok, mengkeji. Tu panggil pokok kafir. Abu Jahal lah konco-konco dia. Maka turun perintah Allah Ta'ala untuk sembahyang zuhur asar ni baca pelan. Bila baca pelan, pokok kafir ni dia tak dengar. Dia nak ngejek apa, dia tak dengar. Dia tak dengar. Tak ada modal lah. Walaupun usaha dia macam-macam lah, yang semua yang tak berjaya. Nabi semayang bawah bukit sana, megang berjahalnya, tolak batu, batu tu sampai berhenti, batu tergantung kan. Ada hak ketikanya tengah Nabi semayang nak ambil hampuk batu, jadi kaku gitu, tak boleh bergerak. Allah Ta'ala pelihara Nabi kita kan. Maklum Allah Ta'ala utuskan 70,000 malaikat jaga Rasulullah. Dia puak-puak kafir nak ganggu gugat, kacau, patah lagi, bunuh, tetap tidak boleh. Jadi tetapi bila waktu maghrib, isya, subuh, pasal apa baca kuat ni cerita sembahyang fardu dulu kan. Itu dia hak sembahyang waktu malam ni, maghrib masuk apa terbenam mata masuk maghrib, isya, subuh dia baca kuat. Sebab time maghrib ni puak Abu Jahal, Abu Lahab, kocok-kocok kafir tu kan, dia tak kejar Nabi, dia sibuk makan. Maghrib dia sibuk makan. Habis makan dia tak tengok TV lah, tak ada TV masa tu. Dia tak main telefon, tak ada telefon masa tu kan. Dia milah benda-benda Arab jahiliah, benda dia tak tahu kan. Jadi habis makan lagi dia masuk maghrib, isya, dia tak main kejar Nabi sebab dia mengantuk lah. Dan bila dia tidur Nabi sembahyang subuh, puak-puak kafir ni dia tak jaga lagi. Jadi maknanya maghrib, isya, subuh diperintah Nabi baca kuat tak apa. Masa tu time kafir makan, time kafir tidur. Tu kan. Itu perkaranya. Jadi maknanya kesimpulan daripada situ, maghrib, isya, subuh dia ambil lailiyah lah kan. Semayang malam tu baca kuat. Tapi kalau semayang nahariyahnya, semayang siang harinya, semayang belah siang hari tu baca pelan. Maka berbalik pada semayang sunat serupa lah. Jadi hak semayang sunat ni dia ikut hak semayang fardu kias dengan semayang fardu. Jadi semayang gerhana ni pada waktu malam baca kuatlah, lailiyah baca malam. Nanti siang hari berlaku gerhana pada waktu siang, itu baca pelan. Kerana semayang siang hari ni baca pelan, zuhur asar baca pelan. Baca sirriyah secara perlahan. Itulah sebabnya kan. Mungkin orang tanya sebab apa baca pelan? Sebab semayang gerhana matahari baca pelan sebab dia waktu siang. Sebab apa baca kuat, baca jahar semayang gerhana bulan? Sebab semayang gerhana ni pada waktu malam. Macam mana maghrib, isya, subuh bacanya kuat. Jangan. Itu sebabnya. Itu kalau segi itu kembali kepada syarat lah dan ijma' ulama. Dan pertama ialah kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak perbuatan Nabi macam tu. Gerhana bulan Nabi baca kuat. Gerhana matahari Nabi baca pelan. Lil ittiba' lil amril muttaba'. Al ittiba' khair min al ibtida'. Atau kama qala Nabi. Al ittiba' mana turut Nabi tu khair min al-ibtida', lebih baik pada hak kita direka sendiri. Jadi
Hak kita reka sendiri dengan hak turun Nabi, hak mana afdal, hak mana lebih baik. Hak turut, hak Nabi buat, hak Nabi baca. Habis tonton. Dan sunat dibacakan dua khutbah. Baca dua khutbah. Bila baca dua khutbah, kemudian daripada semayang tiap-tiap daripada dua gerhana itu. Jadi sebelum semayang gerhana bulan, selepas semayang gerhana bulan, selepas semayang gerhana matahari, sunat baca khutbah. Jadi kalau kita semayang raya selepas, ini pun sama juga. Jadi kalau kita nak buat khutbah dulu, kita buat khutbah dulu baru semayang, itu tak jadi. Itu tak hasil sunat ya. Jadi nak dapatkan sunat baca khutbah ni, khutbah semayang raya, khutbah semayang gerhana bulan, mesti buat selepas. Mesti ada ba'diyahnya. Tak boleh buat awal. Kalau gagah buat awal juga tak dapat sunat tu. Itu syaratnya macam tu. Jadi tak boleh kita nak reka sendiri kan. Jadi hukum syarak ni mesti berpandukan Quran dan hadis, ijma' ulama. Dan keempatnya ialah al-qiyas. Jadi qiyas aulawi ke, qiyas musawi ke, qiyas adna ke, ada qiyasnya. Jadi persamaan hukum ada sama. Dia kata, dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun, maka khutbahnya seperti dua khutbah hari raya. Jadi khutbah gerhana ni dia macam khutbah hari raya. Dia kata jika kemudian tak pernah sekali pun lah rayahnya. Jadi sekalipun mana lepas habis kita semayang, bila nak baca khutbah tengok gerhana dah habis dah. Tak ada dah habis gerhana, hilang dah gerhana tu. Dia makan habis dah. Jadi hilang gerhana dah. Tetap kita teruskan khutbahnya. Ini bagaimana kita sebut berkenaan dengan sembahyang sunat yang kita panggil dia panggil sabab. Jadi sembahyang sunat yang punya sebab. Dia panggil sabab muqarin yang kita pernah sebut lama dulu kan. Jadi sembahyang sunat dia ada sebab. Jadi kalau sembahyang sunat tak ada sebab ni dia panggil dia panggil mutlak. Mayang sunat mutlak tak ada sebab apa. Nak membanyakkan sembahyang sunat beratus-ratus rakaat mungkin. Tak pernah lah kita kemudian ni sampai 100 rakaat mungkin tak mampu dah. Tapi orang zaman salafus soleh dulu kan beratus-ratus rakaat, 500 rakaat sampai mencecah 1000. Hebatnya. Mana ibadat sembahyang sunat dia tak kira ibadat baca Quran, zikir, selawat, apa ibadat dia, ilmu apa semua kan hebat. Tu maklum. Itu hak segi ibadatnya. Jadi hak berbalik, hak masalah sini dia kata tadi, dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun. Jadi kita kata habis kita semayang tadi, habis kita semayang gerhana matahari tengah hari tadi, kita kata tengok habis gerhana, habis semayang tengok gerhana habis, masih boleh kita buat khutbah lagi. Sebab khutbah tu sunat. Adapun sembahyang ketika kita nak sembahyang kan, nak sembahyang pastikan gerhana matahari sedang berlaku, gerhana bulan sedang berlaku, boleh masya-Allah boleh tengok mata kepala kan, benar nampak. Tu dipanggil sembahyang sunat yang punya sabab, sabab muqarin. Jadi kalau kita masuk masjid tadi,
Masuk masjid sunat tahiyat masjid. Kita sampai masjid awal, orang tak bang lagi. Jadi kita sembahyang sunat tahiyat masjid itu dia panggil sabab mutaqaddim, terdahulu sebab. Mai sebab dulu, lepas tu baru sembahyang. Pasal apa kita sembahyang tahiyat masjid? Tahiyat mana? Menghormati, memuliakan masjid. Masuk masjid, apa tu sembahyang. Gerhana, mata gerhana bulan ni dia tengok sebab. Contoh malam ni gerhana bulan, sembahyang lah. Contoh esok ni gerhana matahari, sembahyang lah. Selagi ada sebab, mana selagi masih ada gerhana, lagi tu sembahyang. Itu sebab mutaqaddim, sebab memaqarin kalau sembahyang gerhana ni. Tidak sebab mutakhir. Kita sebab, kalau Arab cakap sababun lah, sabab, jamak asbab. Jadi kalau kita pernah sebut dulu berkenaan sembahyang hajat, sembahyang istikharah, itu sebab kan, sebab apa kita sembahyang? Ada hajat lah kan. Hajat dia bila lepas sembahyang. Istikharah kita ni hajat ni semua tu berlaku lepas sembahyang. Tu kan. Sembahyang hajat kita, sembahyang istikharah kita, tu semua kita hajatnya berlaku lepas sembahyang. Minta orang tunaikan hajat kita, sekian-sekian hajat kita. Tu dia panggil sabab mutaakhir. Jadi sebab dia tu berlaku kemudian. Jadi hak tu berlaku kemudian dia masuk dalam tajuk sembahyang sunat mutlak lah. Hak tu kalau sebab mutaakhir. Dia kata di sini, tetapi tiada sunat takbir. Dia kata, tetapi tiada sunat takbir pada kedua-duanya, gerhana bulan tak sunat takbir. Kalau sembahyang raya sunat takbir, Allahu Akbar, mula dengan takbir kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk sembahyang raya dia tiap-tiap maklum. Jadi kalau Jumaat kita mula dengan Alhamdulillah, telah kita bincangkan dulu. Kalau tak mula Alhamdulillah, batal dia punya khutbah Jumaat tu. Alhamdulillah. Kalau kata Alhamdulillahirrahman, kalau khutbah Jumaat mula Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahil jalal wal ikram, tak sah juga. Jadi dia kena baca Alhamdulillah. Ada kalimah lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah sebut dalam Quran. Alif lam lam ha. Jadi kalimah Allah tu jadi nama bagi zat Tuhan kita. Jadi alamul lidzat luwajibil wujud, al-muttasifu bil kamalat, al-munazzahu anin naqais, kan, al-mustahaqqul ibadah. Itu makna Allah. Adakah maksud pengertian tu orang kafir, Yahudi, Nasara dan kafir semuanya reti? Tentu dia tak beriman, kafir tak beriman dengan Allah. Pasal apa dia nak pakai kalimah Allah? Saja jahat dia. Dia nak kecoh orang Islam kan. Jadi maknanya qul huwallahu ahad, itu bicara tentang wahdaniyat. Tak apalah, kita tinggal, itu dah orang bahas banyak perkara tu. Jadi pendek kata, kalimah Allah tu bahasa Arab. Mengajilah nahwu sarafnya, mengajilah kitab-kitab akidahnya, tauhidnya, seperti syarah-syarah matan Jawharatul Tauhid. Kita akan jumpa tentang perbahasan dengan kalimah Allah. Tengoklah kitab dengan Ibnu Athaillah Al-Ismul Mujarrad, bicara Allah, kitabnya kan. Itu semua bahasa Arab lah. Bukan bahasa Ajam, bukan bahasa Syriani, bukan bahasa Ibrani. Jangan diputang pelitkan kan. Jadi kalimah Allah Ismul Jalalah, berbalik pada fiqah kita. Jadi bila kata Alhamdulillah, usah. Kalau Alhamdulillahirrahman,
alhamdulillahil jalal ikram tak sah. Tapi berbalik kepada hak masalah kita baca, jadi kita baca khutbah gerhana ni dia tak ada takbir. Dia tak ada takbir. Tak macam sembahyang raya. Kerana tiada warid ia, tiada warid ia takbir. Jadi dalam hadis tak jumpa waridnya datang dalam hadis. Tak jumpa dalam hadisnya sembahyang gerhana kena takbir, hak tu jumpanya sembahyang raya dan takbir. Dan menyuruh pada dua khutbah. Habis itu dia kata dan menyuruh pada dua khutbah itu akan taubat. Jadi taubat daripada segala dosa. Dan sebahagian daripada istighfar kan, yang dibawa sebagai alamat tariqat sufiyah. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih kan. Astaghfirullah rabbi astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi, aku memohon ampun ke Tuhanku, minta ampun ke Tuhanku. Min kulli dhanbin, daripada seluruh dosanya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat padanya. Istighfar macam-macam lah. Istighfar kabirnya, panjang pendeknya kan ada belakang lah. Jadi makna ketika khutbah tadi, khatib tadi ada menyuruh, makna khatib suruh semua kita ni suruh bertaubat, taubat. Jadi bila tengok gerhana, matahari gerhana bulan dia main gelap gitu, kalau duk gerhana sepanjang masa gitu tak beralih, macam mana pokok kayu, macam mana tanaman dia jadi ke tak jadi, cahaya dia terlindung ke mana, buah boleh terbit ke tak terbit. Jadi satu kerisauan bagi kita manusia kan. Dan bersedekah. Jadi suruh sedekah. As-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil amri. Sebahagian daripada perkara Nabi bagi tahunya, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil amri. Sedekah tu kita panggil bahasa Melayu mungkin derma lah kan. Derma tu, sedekah tu tolak bala dan panjang umur. Jadi siapa nak tolak bala COVID-19 dan sebagainya kan, sedekahlah banyak-banyak. Nak panjang umur, sedekah banyak-banyak. Itu hebatlah sedekah ni kan. Boleh tengok dalam Quran hadisnya mafhum sana. Hingga orang kafir memang dia buat sedekah dia memang tak pahala, tak dapat apa, maklum semua. Tapi nak abang kata kelebihan sedekah ni, kata-kata dia kafir sampai dia seterusnya akhir umur pun kafir. Kalau gitu Tuhan bagi kelebihan sedekah orang kafir macam mana? Tentu pahala tak ada. Tapi ada orang kafir hak rajin sedekah derma ni, umur dia panjang dan sihat tubuh badan dia, pahala tak ada tu dapat. Itu orang kafir, apatah kita kan. Patutlah lagi kan sedekah yang sunat derma, sedekah yang wajib iaitu dia panggil zakat. Itu disebut dalam khutbah tu pesanan dia. Dan merdeka ni kita tak ada dah. Merdeka ni membebaskan hamba, tak ada. Jadi tak ada hambanya kan. Jadi hak motor, kereta, basikal tu adalah hak tu pun nak kata hamba tu benda dibuka orang kan. Jadi mungkin hak tu boleh ditabarruk kan, diterima apa tu orang ke apa kan. Kita dah lebih sangat kenderaan kita mungkin. Jadi kalau dulu hamba lah merdeka, merdeka membebaskan hamba pahala besar. Jadi ada hamba mukatab itu tak dibebas, tu kena bayar duit baru dia bebas. Hamba mu'allaq, jadi hamba mudabbar
Kalau hamba muallaq tu tunggu untuk penghulu dia, tuannya mati baru dia bebas. Tu tak mau. Nak bebas ketika tuan dia hidup, dia bebas. A'taqtuka ya Zaid. Contohlah kalau cakap Arabnya kan, aku bebaskan kau Zaid, hari ni kau tak jadi hamba aku, lepas bebas. Atau pala besar. Dia kata dan puasa, mana puasa sunat lah, dan lainnya iaitu istighfar lah. Lainnya iaitu seperti istighfar, tahlil la ilaha illallah, istighfar, tahlil, tahmid, jadi alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, baca hauqalah, baca la haula wala quwata illa billah, macam-macam lah. Jadi kerana ibadat kita ni juga dalam kitab risalatani jadilatani bagi Syekh Alawil Haddad. Umpama dia kata ibadat ni umpama macam makanan yang hidangkan, makanan banyak, mungkin kita ada jamuan absak, sama raya kata raya ke kan, makanan banyak, pilih makanan banyak. Dalam banyak-banyak makanan tentu kita akan suka, kita orang Melayu suka cara Melayu, orang putih Arab cara mereka Arab, cara putih kita ke Melayu. Jadi ada tak makanan-makanan luar mungkin kita tak berminat mana, lebih kepada makanan kemalayan kita. Serupalah ibadatnya kan. Kita lebih ibadat ni, yang lain kurang sikit. Dia ada kurang lebihnya. Itu disuruh beribadat. Habis tentu tajuknya dalam khutbah lah. Babun salatil istisqa. Jadi kita masuk sedikit dalam tajuk semayang minta hujan. Babun salatil istisqai, layunya. Ini suatu bab pada menyatakan semayang minta hujan. Istisqa. Maknanya minta hujan. Jadi minta hujan, minta Allah Ta'ala turunkan hujan ketika kita memerlukan air, semasa ketiadaan air. Jadi minta Allah Ta'ala turunkan hujan ketika hajat kita, perlu kita untuk mendapatkan air ketika tak ada air. Itu maknanya. Ataupun kita hamba ni minta Allah Ta'ala turunkan hujan sebab ayaknya masin. Masin kan. Sebab ayaknya masin. Tak boleh buat apa kalau ayak masin kan, siapa? Ayak masin, mungkin orang dia, rumah dia dekat dengan pantai kan, dia ada alin sikit kan, tak jauh pantai, tak apalah kan. Mungkin ada macam mana tanah situ dia masin, dia gali telaga, kolam apa semua masin. Itu pun solat istisqa juga. Itu yang kedua lah, kita kata masalah kedua, minta Allah Ta'ala turunkan hujan sebab ayaknya masin, minta jadi tawak. Ataupun yang ketiganya, atau mungkin masalah ketiganya, minta Allah Ta'ala turunkan hujan kerana ayak dia sikit sangat. Ayak sikit sangat tak cukup. Ayak ada tapi sikit tak cukup. Minta sembahyang minta hujan juga. Ataupun makna seterusnya, minta Allah Ta'ala turunkan hujan, minta tambah ayak. Jadi minta apa, ada ayak banyak sikit. Ayak dah ada dah, keperluan tu cukup, tapi minta tambah lagi tu sebab ada kegunaan lebih lagi. Ada pun maknanya untuk makan, minum, wuduk, mandi apa, tapi untuk untuk tanaman tak cukup. Minta tu hujan lagi. Dia macam itulah. Itu hak tujuan kita semayang minta hujan. Jadi selalu kita buat semayang hajat. Semayang hajat tu dia umum, hajat macam-macam tajuk hajat kita tu tak terbilang dah hajat kita kan. Ni hak istisqa ni dia minta ringkas
turun hujan. Sebab-sebab tu yang kita sebut. Dia kata adalah ia solat istisqa, sembahyang minta hujan ni, sunat muakkadah. Jadi sunat yang sangat-sangat dituntut, seolah-olah macam fardu, walaupun tak perlu, seolah-olah seakan-akan. Jadi bila kata sunat muakkad ni kena buat jugalah, serupa kita kata sembahyang kita bicara tentang nawafil, sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, ada yang muakkad, ada ghairu muakkad, kan. Jadi kalau sembahyang sunat muakkad 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah 2 rakaat qabliyah sebelum subuh, jadi 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur, kan, qabliyah sebelum zuhur, ba'diyah lepas zuhur. Lepas tu ba'diyah lepas pada maghrib, ba'diyah lepas maghrib, dan tu kan ba'diyah lepas pada isya, kan. Jadi cukup sunat muakkad, sembahyang sunat yang apa dia panggil sunat muakkad ni ada 10. Ditambahi lagi dengan ghairu muakkad ada 10 lagi, cukup 20. Jadi sebelum asar ada sembahyang sunat, sebelum maghrib ada sembahyang sunat. Jadi apa sebelum maghrib ada sembahyang sunat, sebelum isya ada sembahyang sunat, dia panggil ghairu muakkad. Itu telah kita bincang dalam bab tajuk sembahyang sunat. Jadi 10 muakkad, 10 lagi ghairu muakkad, jumlahnya 20 kalau kita kira gitu. Tapi kalau kita kira sebelum asar tadi 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, qabliyah 2 kali buat, jadi 22. 10 muakkad dan 12 ghairu muakkad. Maknanya sehari semalam kalau kita betul-betul buat sembahyang sunat rawatib kafir fardu ni dah ada 20 ataupun 22. Mai bulan puasa nak masuk ni buat 20 rakaat lah. Yang pergi buat 8 berapa, kan? Ya, 20 lah, kan? Ijma' ulama. Kena pakai ijma' ulama lah. Wal mujma'u liyama alaihi al-arba'ah wa qafu ghairihi al-jami'u mana'a hatta yaji al-fatimi al-mujaddidu dinal huda li'annahu mujtahidu. Jadi hari ni wajib kita turut salah satu pada mazhab 4-nya, kan. Kata mazhab Syafi'i, hinggalah datang Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi titihan daripada keturunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi ketika datang Imam Mahdi, kita turut mazhab Imam Mahdi Al-Muntazar ketika tu. Semua turut mazhab Imam Mahdi, gitu ya. Jadi kita kena pakai madhab lah, ada 20 rakaat. Berbalik pada sini kata adalah ia sunat muakkadah bagi orang yang muqim dan musafir. Jadi orang muqim ni mana orang yang duduk tidak musafir lah, duduk di rumah ataupun dia berjalan juga tapi tak sampai 2 marhalah muqim lagi. Dan musafir mana musafir 2 marhalah ke atas 90 kilo. Dan yang merdeka mana jadi yang merdeka jadi mana bukan hamba, dan yang sahaya mana kita panggil hamba abdi, sama ada hamba mukatab ke, hamba apa dia panggil mu'allaq ke, hamba mudabbar ke, 2-3 jenis hamba tu tak kira. Walaupun dia hamba, dia kena sembahyang, dia hamba Allah Ta'ala, bukan dia hamba manusia saja. Utama dia hamba Allah Ta'ala, abdun. Dan yang sahaya orang dia, sahaya tambah lah. Dan yang baligh, orang dewasa baligh, dan lainnya, maknanya kanak-kanak lainnya. Lainnya tu kanak-kanak lah, kan. Dan bagi lelaki dan perempuan buat sembahyang istisqa dan berjemaah dan seorang diri. Jadi naknya sembahyang istisqa secara berjemaah, itu maklum dalam kitabnya. Dan boleh juga dia buat seorang ni secara infiradi.
secara munfarid, seorang, main seorang. Boleh juga. Dah lepas semua tamu sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, kita seorang nak sembahyang. Jadi ibadatnya macam itulah. Ajak orang tak mau beribadat, ajak orang tak mau mengaji, tak mau berzikir, tak mau ibadat, kita buat seorang je lah. Itu kan. Itu jadi macam tu kedudukan di asal nak buat secara berjemaah. Jadi tolong menolong, wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-tolongan kamu atas perkara kebajikan dan takwa, takut pada Allah. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita bertolong-tolongan, ta'awan. Itu dah maksud ta'awan. Kita sembahyang jemaah, sini kita sembahyang istisqa, tolong menolong lah. Bukan tolong menolong urusan dunia kita saja, itu maklum. Ini tolong menolong kita dalam sembahyang jemaah, tolong. Dalam majlis pengajian, ada hadir majlis pengajian, tolong. Tolong mengajinya, tolong baca kitabnya, tolong zikirnya, tolong doa, banyak tolong menolong. Apa tak faham tolong menolong kan? Dia kira tolong menolong ke dunia saja. Memang fikir dunia betul. Dia kata dan berjemaah dan seorang diri jika berkehendak. Jadi apa? Sebab apa dia semayang istisqa, semayang minta hujan, dia kata jika berkehendak kepada hujan, kalau nak hujan turun. Adapun jika tiada berkehendak kepada hujan, dia tak nak hujan, biar kemarau, dia lebih suka dengan kemarau lagi. Katakan masalah macam tu kan. Saya tak perlu ayat-ayat sikit-sikit cukup lah. Kalau ada manusia gitu kan, maka tiada harus lagi, tiada sah sembayangnya. Hujan ayat tak cukup mana? Jadi ayat tak cukup mana, ataupun tadi kita kata masalah ayat tu masin. Dia kata BP masih ayat juga, dia kata. Dia tak maulah semayang gerhana, semayang istisqa ni, semayang tak hujan. Tiba-tiba dia pergi semayang dengan tak kehendak dia tak mau, dia pergi tiru-tiru semayang. Jawapannya macam mana? Tidak harus. Tak harus tu masa pendek haram. Lagi tak sah pula semayang dia. Ambil tonton. Bermula minta hujan itu 3 bagai. Jadi 3 bagai sekurangnya ia minta doa. Itu pertamanya. Jadi istisqa ni, bahasa Arab ni istisqa, kalau semayang dia panggil salatil istisqa. Usalli sunnatal istisqa. Usalli sunnatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku semayang sunat istisqa 2 rakaat. Makmum kan, imam kan, seorang, tak ada imam makmum lah. Jadi macam mana kedudukan kita minta hujan ni? Adakah kita mesti sembahyang saja ataupun tak perlu semayang minta hujan, boleh juga istisqa? Dia kata kat sini minta hujan tu 3 bagai lah. 3 bagai, mana 3 bentuk kifiat cara dia. Sekurang-kurangnya, jadi sekurang-kurang istisqa minta hujan turun itu, ia minta doa. Jadi dia minta doa. Dia minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hak pertamanya. Dia tak mau, tak kata malas semayang minta hujan ni. Nak kumpul ramai-ramai, tak ada masa. Jadi kalau gitu dia berdoa lah. Jadi berdoa tu maknanya, jadi dalam ketika majlis ilmunya, lepas pada majlis ilmunya berdoa, kita kata lepas pada semayang 5 waktunya dia berdoa. Doalah, umum doa tu kan. Jadi lepas pada azan kan dia berdoa. Banyaklah tempat-tempat doa tadi. Jadi mungkin tadi kita kata hari Jumaat,
Ada berdoa pada hari Jumaat antara tok khatib duduk antara mimbar, antara dua khutbah tu kita berdoa ketika tu. Jadi bagaimana yang disebut oleh Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi ya. Syekh Al-Bantani dalam kitab dia atau Syekh dia sebut bagaimana kedudukan orang Maghribi, orang Morocco zaman dulu lah. Jadi amalan mereka bila minta ujian mereka baca selawat tafrijiyah ataupun kita panggil juga selawat munjiyah. Allahumma salli salatan kamilatan. Itu sampai habis kan. Maklum siapa yang duk baca boleh baca 11 kali, boleh baca 40 kali, boleh baca 100 kali. Kan boleh baca sampai 1000 lah kan. Ada perkataan dalam selawat tu wa yustasqal ghamam wa yustasqal ghamam tu maknanya minta diturunkan hujan. Tu selawat tu kan. Siapa yang tahu selawat tu silalah baca. Jadi itu antaranya. Kalau gitu ulama Maghribi pada masa zaman tu lah mereka banyak baca selawat tu ketika sesqat minta hujannya sebanyak 4,444 kali. 4 dia ulang 4 kali 4,444. Allahumma salli salatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammad hingga akhir. Itu kelebihan baca selawat lah kan. Jadi kita kata 4,444 tu bila nak siap kan, maknanya boleh buat satu majlis lah. Maknanya ambil batu kan, batu, bilang batu tu 4,444 buh dalam raga. Lepas tu dalam majlis ramai-ramai dalam masjid, dalam surau ni pakai ambil letak. Maknanya dia baca sekali dia ambil. Maknanya batu dulu dalam tu pakai ambil seorang sikit kurang, memang habis. Ambil habis cukup 4,444. Itu cara tariqah sufinya kan. Itu kita tak pernah buat tu kan. Jadi maknanya itu kita kata tolak istisqa, minta hujan. Kalau minta tolak bala pun boleh sajalah kan. Jadi maknanya kalau ada masjid tempat dalam Malaysia ke kat luar negeri ke buat macam tu, tolak bala wabaknya COVID-19 ni, baik dengan baca 4,444 itu terbaik sekali. Dengan baca qasidul burdahnya lagi, ya bala tu hilang mudah-mudahannya. Jadi berbalik pada sini, itu yang pertama kita berdoa lah. Jadi berdoa di waktu-waktu yang mungkin kita berdoa dari lepas pada majlis ilmu ke, lepas baca Quran ke. Jadi kita berdoa tadi ketika qunut ke, tak kira lah. Dan yang pertengahan, mana dan kifiat yang pertengahan, minta doa mengiringi segala semayang, jikalau semayang sunat sekalipun, dan dalam khutbah Jumaat dan umpamanya. Jadi umpama khutbah Jumaat tu seperti kita kata tadi, makna selesai baca Quran, kita kata selesai baca Quran kita berdoa. Tak nanti lepas semayang, daripada lepas semayang apa dia, kita lepas baca Quran kita baca doa minta Allah turunkan hujan. Lepas pada majlis pengajian boleh minta doa Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi mungkin juga ketika Tok Imam baca qunut, ini bagaimana yang diamalkan oleh ulama dulu-dulu di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz Tirmizi menyebut dalam kitabnya, Syekh Mahfuz Tirmizi yang kita jarang sebut,
satu alamat besar di Jawa yang menetap di Makkahul Mukarramah, mengarang kitab Arab berjilid-jilid. Dan antara kitab dia menyebut macam inilah. Dia kata mungkin pada zaman dia, wallahu alam, maknanya amalan sebahagian daripada amalan imam-imam haram pada masa dulu. Jadi minta hujan macam mana ketika baca qunut. Jadi ketika mana baca qunut tu, baca qunut haram, zaman sebelum Wahabi merintahlah, zaman dulu kala kan, zaman Syarif Hussain dan sebelum tu mungkin. Tu dia baca, ketika baca qunut tambah lagi panjang doa dia, minta Allah Taala turunkan hujan. Boleh jugalah. Itu tak ada sembahyang minta hujan apa tu. Tu kata yang pertengahan. Habis tonton. Dan yang afdalnya, jadi kefiat yang afdalnya, lebih banyak pahalanya, bahawa menyuruh oleh imam atau umpama imam pengganti. Imam tu makna raja, bukan tu imam masjid. Jadi imam tu makna raja yang sultan, atau pengganti, jadi naibnya mana menteri, menteri agama dia kata, turun kepada majlis agama lah, pejabat agama, itu naib dia. Jadi perintah daripada majlis agamanya untuk perintahkan manusia dengan taubat, suruh taubat pada dosa, dan bersedekah macam dulu, bersedekah, dan keluar daripada menzalim, jangan dak aniaya, buat benda-benda zalim, aniaya makhluk. Sama dia menganiaya manusia ataupun dia menganiaya binatang. Dan berdamai akan yang berseteru, hak bermusuh-musuhan, duduk kelai lama dah, kes ni minta berdamai. Jadi sebab-sebab tu, sebab dosa, sebab duk zalim orang, sebab berkelahi ya. Jadi semua ni menyebabkan tak turunnya hujan. Jadi antara tak turun hujannya ialah antara dosa tak semayang, suruh semayang kan. Dan puasa, perintah daripada pihak atasan, iaitu pihak raja, kita kata di majlis agama, puasa, dan puasa 3 hari dahulu daripada keluar ke padang. Dan jika puasa qada atau nazar atau kafarah, kafarah zihar ke apa kita kan, sekalipun memadalah, mana cukuplah puasa dia. Tak kira tajuk puasa qada, puasa nazar, puasa kau, janji dia puasa saja. Kemudian maka keluar mereka itu serta imam ke padang, mana ke padang pada hari yang keempatnya, padahal puasa mereka itu tidak panjang lah, insyaAllah kita sambung tanto. Jadi maknanya jadi pihak rajanya, majlis agamanya perintah dari kita untuk kita semayang minta hujan, kerana hujan lama tak turun. Jadi kalau gitu pergi keluar kat padang, jadi keadaan puasa. Jadi sebelum tu 3 hari puasa, hari keempat tu kita semayang dekat padang. Berkata apa semayang kat padang? Pasal apa tak semayang kat masjid? Sebab apa kita sini sebut semayang kat padang? Kita kata padang stadium lah. Jadi hari ni duk main bola saja, bagi kita buat semayang situ kan. Semayang isqa situ. Ini kerana kita turut apa yang hak Nabi buat. Jadi kerana kita ta'asi, jadi kita turut hak perbuatan Nabi. Nabi semayang di padang, semayang istisqa-nya. Dan sebab yang keduanya, manusia ni bila ramai, yang keluar tu tak nanti orang dewasa, kanak-kanak apa semua keluar belakang, jadi menyebabkan masjid tu tak muat. Itu yang buat kat padang tu. Maka hak kita turut Nabi semayang kat padang itu lebih afdal daripada hak kita buat kat masjid pada masalah semayang istisqa. InsyaAllah ya, kita tangguh nanti dulu lah, InsyaAllah. Wallahu rasuluhu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabal rahmah. Allahumma bikaramika anta ghafir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liman qara'a alaina wa qara'na alayhi wa istafada minna wa istafadna minhu birahmatika wa karamika ihsanika وجودك وأن تجعل ما قرأناه لوجهك الكريم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.